أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita berada pada hari Jumaat penuh barakah ini untuk kita meneruskan juz yang ke-9 kita. Kita sudah pun masuk ke dalam surah Al-Anfal. Mungkin yang baru mengikuti pada hari ini, kita sudah pun berada dalam surah yang ke-8 untuk sama-sama kita melihat babak seterusnya, pelajaran seterusnya yang lebih lagi penuh dengan nilai dan peraturan. Dan surah Al-Anfal ini berbanding dengan surah Al-A'raf adalah surah Makkiyah, surah Al-A'raf. Surah Al-Anfal ini adalah surah Madaniyah yang penuh dengan peraturan, yang penuh dengan disiplin, dan ini perkara yang akan kita belajar tambahan pada hari ini menyambung kepada apa yang telah kita belajar pada hari semalam. Hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz ya. Kita surah Al-Anfal ini dia punya mesejnya lebih tegas lagi, dan kita doakan pada tuan-tuan kita dapat memahami ya situasi ini turun di Madinah Al-Munawwarah ketika Nabi sudah pun sampai ke Madinah, perlu memimpin kepada masyarakat pada waktu itu. Ada pihak yang mengikut peraturan, ada pihak yang tidak mengikut peraturan, menghormati kepada penduduk di Madinah itu. Maka bagi Al-Quran ataupun bagi Islam, ia menjaga kepada keamanan, menjaga kesejahteraan bagi sesebuah tempat. Tak kisahlah sama ada orang Islam tak Islam, tetap juga kesejahteraan itu akan dibekalkan. Jadi pada hari ini kita akan melihat kepada halaman 179. Mari kita lihat kepada sinopsis pada hari ini. Bermula pada ayat yang ke-17, kita akan melihat kepada hakikat kemenangan. Ya, 2 hari lepas kita sudah pun berbincang bahawa sebenarnya kemenangan itu punca daripada Allah dan Rasul. Maka hari ini kita akan tengok sekali lagi hakikat ketika berjuang di medan perang, ya, dan juga pada ayat 20 hingga 23, perintah untuk mentaati Allah dan Rasul serta ancaman menentang keduanya. Bagaimana, apa tanda kita ataupun sesiapa menentang, kita akan lihat bersama. Dan pada ayat yang ke-24 hingga 25, memenuhi seruan untuk kehidupan yang kekal abadi di dunia hidup, dan kalau boleh terus hidup yang menarik, yang sejahtera sampai ke akhirat nanti. Jadi kita mulakan dahulu pada kali pertama ini, kita bacaan daripada ayat 17 hingga 21 untuk sama-sama kita melihat kepada sambungan semalam bagaimana realiti disiplin dalam berjuang di medan perang. Jadi sama-sama kita baca, Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton sahabat-sahabat Al-Quran. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat meneruskan lagi surah yang baru, Al-Anfal, surah yang glamour Ustaz. Masya-Allah, surah yang penuh dengan nilai dan juga bagaimana kata Ustaz Fazrul, panduan daripada wahyu ilahi. Biasa orang nampak Al-Anfal ni surah peperangan. Tapi di sana mungkin ada nilai Ustaz. Nilai yang sebenarnya tak sampai mestinya kat medan perang, ya. Maksudnya dalam kita berjuang harian, ibu ayah berjuang dalam keluarga, itu juga perjuangan. Peperangan juga ayah bersama dengan anak-anak, gadget apa sebagainya, dan juga dalam organisasi, dalam negeri, negara. Tak semestinya di medan perang, semua itu adalah perjuangan, ya, dan ada disiplin, ada nilai yang diajarkan dalam surah ini.
Maknanya bukan sekadar cerita zaman dahulu, Betul. tapi ia sesuai untuk kita ambil pengajaran insya-Allah. Ayat 17 hingga 21 sama-sama kita baca insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون صدق الله. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan daripada ayat 17 hingga ayat yang ke-21 untuk kita sama-sama memahami. Sekali lagi yang perlu kita ingatkan bahawa bila bercakap tentang perang di dalam Al-Quran, satu, ia adalah disiplin ketika di medan perang. Tetapi lebih daripada itu, apakah pelajaran cara kita melihat perang adalah satu aktiviti group dynamics yang paling tinggi. Apa maksud group dynamics? Iaitu perubahan dalam satu kumpulan perjuangan untuk mencapai kejayaan. Itu sebabnya kita bercakap tentang kepimpinan sebuah negara, kepimpinan sebuah negeri, kepimpinan sebuah organisasi, menguruskan keluarga juga adalah satu kumpulan dan ia sentiasa berubah-ubah. Kita perlukan perjuangan untuk memimpin dan disiplin amat diperlukan ketika menguruskan kumpulan-kumpulan kecil ini, dan paling tinggi ialah disiplin paling ketat perlu dipegang ketika berada sebagai tentera di medan perang. Jadi pelajaran daripada surah Al-Anfal ini amat tinggi. Sebagaimana kita lihat pada semalam, kita bercakap tentang para sahabat diingatkan barang siapa mundur pada waktu itu kecuali berpatah untuk perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan. Para sahabat berbimbang Ustaz ya. Sebenarnya bila dia kena pergi ke medan perang tu, dia patah balik macam tu pun, dia patah begitu pun dia takut. Dia amat takut. Pasal apa? Pasal takut dianggap sebagai lari daripada medan perang. Jadi sampai Allah ingatkan pada ayat 16, kalau atas dasar strategi, contohnya musuh dekat sebelah sana kena pusing, patah ke sana, itu okey. Boleh undur ataupun kerana strategi. Ya, sampai tahap begitu sekali disiplin para sahabat. Kerana apa? Kerana kita tahu bahawa di medan perang ini dia punya disiplinnya itu dibina dalam apa? Dalam solat kita. Itu sebabnya bila imam belum lagi habis Allahu Akbar, kita tak boleh bergerak Ustaz kan, kalau ikut disiplinnya. Iaitu bila habis akbar itu baru kita boleh bergerak, intiqalat, berpindah daripada rukun ke rukun. Sampai tahap begitu sekali latihan yang diberikan dalam solat, kerana ia adalah sebagai asas ketaatan bila kita berjuang di medan
perang, dan kalau tidak pergi ke perang, dalam organisasi, dalam kepimpinan, ini perkara yang perlu diberi perhatian untuk berjaya. Jadi pada ayat yang ke-17, maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka, dan bukan engkau yang melempar batu, ya, melempar panah ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah membuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang mukmin. Dengan kemenangan yang baik, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini perkara hakikat dalam kejayaan sesuatu pasukan. Kita bercakap tentang Badar contohnya, menangnya tentera Badar pada waktu itu bukan kerana kekuatan umat Islam. Ya, kalau nak cakap kuatnya umat Islam 313 je Ustaz, ya. Orang bukan Islam, musyrik Mekah yang datang itu 1000 orang. Persediaan daripada Mekah itu amat bersedia berbanding dengan orang-orang Islam di Madinah yang baru sampai, baru tahun 2 Hijrah. Banyak harta yang hilang, yang ditinggalkan, tak cukup modal untuk pergi berperang. Jadi Allah menyatakan hakikatnya bukan kamu yang membunuh mereka, tetapi Allah yang walakinnallaha qatalahum. Bukan Allah beritahu kredit itu kepada, pujian itu pada para malaikat pun. Allah kata Allah sendiri yang memastikan perkara itu berlaku. Jadi di dalam ayat ini kita nampak bahawa umat Islam berusaha, mereka berusaha untuk berperang, berjuang dalam hidup kita. Kita kena buat usaha tersebut. Tapi kejayaan bagi sesuatu usaha itu sebenarnya bukan kita. Kita hanyalah berusaha, tetapi hakikat sebenarnya mencapai hasil adalah daripada Allah SWT. Ini adalah kefahaman akidah yang penting. Kerana apa? Kerana ia menyebabkan kita tidak akan sombong, ya. Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukannya kamu yang melempar sebenarnya. Kita nak lempar itu pun tangan kita pun Allah yang beri izin. Ya, Allah pinjamkan, ya. Kalau kita baru nak lempar tu dah mula gelabah dalam hati kita, mungkin nak angkat batu pun kita dah tak larat dah, ya, tak mampu. Waliyubliyal mu'minina minhu bala'an hasana. Perkataan di dalam ayat ini waliyubliya, ya, perkataan yang menarik, ya. Pasal apa? Pasal dalam bercakap tentang ibla, ibtila dan bala ada perbezaan maksud, ya. Kalau tuan-tuan yang belajar bahasa Arab, ibla ini, ibla ni ustaznya adalah ujian untuk menyaring ataupun membersihkan, ya. Kalau ibtila adalah satu ujian yang berat, ya, yang kena pada semua orang. Tapi bila Allah menggunakan perkataan waliyubliya, ya, ini maksudnya apa? Allah bagi ujian ini untuk membersihkan pada siapa? Orang beriman. Iaitu bila mereka kena berjuang di dalam medan perang. Pasal itu adalah ujian yang amat getir, tetapi Allah kata ini adalah balaan hasanah. Apa maksud balaan hasanah? Ini adalah ujian yang hasanah, ya, yang cantik, yang baik untuk kamu. Cantik, ya. Bahasa biasa balak ni, tapi balaan ada hasanah. Ada hasanah, ya. Jadi kalau balak itu maksudnya adalah ujian yang biasa, tetapi kalau ada hasanah itu untuk menjadi satu punca kebaikan kepada orang yang di ibla, bukan ibtila. Dia ada istilah ibla, waliyubliya dengan ibtila. Kalau kita jumpa ibtila, kita kena COVID-19, ini ibtila. Tetapi bagi sebahagian orang ia adalah ibla. Ia adalah sesuatu yang membaikkan. Tandanya apa? Bila kita dapat jadi hasan. Kalau tuan-tuan bila kena COVID-19 ini berlaku di dunia, tuan-tuan makin lagi jadi dekat dengan Al-Quran. Bila kita ada sesuatu ujian dalam hidup kita ini menyebabkan kita jadi orang yang lebih baik, itu bukan ibtila. Itu adalah ibla, ya. Jadi kitalah yang akan memproses, ya. Syaratnya kat situ adalah iman. Kalau orang tak beriman, yang perkara kecil pun dia rasa besar sangat. Tetapi kalau orang yang beriman sampai medan perang, Allah menyatakan ini sebagai ibla, waliyubliyal mu'minin. Bukannya ibtila kepada orang yang beriman. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah mendengar dan juga Allah Maha mengetahui. Jadi Allah mendengar kepada segala rintih untuk menghadapi ujian peperangan. Mencabar, ya, nak meninggalkan anak, isteri dan sebagainya, tetapi Allah mendengar keluh kesah tersebut, rasa lemah tentera Badar, ya, berbanding dengan 1000 orang yang akan dihadapi. Allah dengar dan Allah amat mengetahui tentang siapa yang patut menang di dalam ayat ataupun dalam peperangan Badar ini sendiri. Dan disambung pada ayat yang ke-18, zalikum, apa yang dinyatakan pada ayat ke-17 itu adalah wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
Allah ini memang muhin. Daripada perkataan wahan, maksudnya melemahkan, Ustaz ya. Maksudnya Allah pasti akan menjadi pelemah kepada kaid. Kaid itu adalah perancangan orang-orang kafir. Bila orang merancang untuk kekufuran, ada Allah yang pasti akan lemahkan, dan lemahnya orang kafir itu menyebabkan orang beriman boleh menang. Ya, boleh menang. Tetapi perlu kita faham pada ayat yang ke-19, in tastaftihu faqad ja'akumul fath. Ya, maksudnya jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Orang musyrik, dia pada waktu itu dia kata bahawa kita 1000 orang, kita boleh menang ni, kan? Mereka ingat mereka akan mendapat fath, mendapat kemenangan. Apa kata Allah? Jika kamu orang kafir minta supaya kamu diberi kemenangan, sebenarnya Allah dah beri kemenangan kepada siapa? Khas kepada orang Islam dalam tentera Badar. Ya, pasal waktu itu ialah orang musyrik kata, alah kita memang confirm menang. Ya, mereka perbincangan itu. Jadi ini Allah bongkar untuk kita faham tentang perkara ini. Dan mengapa perlu diberitahu begini? Kerana bukan syaratnya menang itu tanda orang beriman. Ustaz ya. Pasal sebenarnya selepas perang Badar, Uhud kalah. Jadi kalau Uhud kalah, orang kata, alamak kita ni kalah. Betul ke kita ni dibantu oleh Allah? Itu bukan syarat dalam kehidupan kita. Berjaya bisnes, berjaya dalam keluarga, berjaya dalam belajar. Ada adik-adik yang kata, saya pergi surau selalu baca Quran, mesti saya dapat 8A. Itu bukan janji daripada Allah. Ya, bukannya buat bisnes kaya, itu maksudnya ialah saya ni dekat dengan Allah. Tidak. Kerana kalau kita faham begitu, kesannya ialah yang paling berjaya, Ustaz, ialah Firaun. Kan? Pasal dia yang paling kaya, dialah yang paling banyak dia punya penyokong dia, tetapi itu bukan syarat bersama dengan Allah. Cuma dalam perang Badar, Allah, ya, ini analisis Badar ya, bila kita cakap tentang muka surat ini, Allah beri disclaimer ya, kecualian diberikan kepada peristiwa Badar, Allah berikan kemenangan kerana orang musyrik merasakan bahawa mereka akan menang dalam peperangan ini. Wa in tantahu fa huwa khairul lakum, ya, jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itu lebih baik. Wa in ta'udu, ya, jika kamu kembali dan kami kembali, jika kamu kembali, nescaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan mendapat menolak sedikit pun bahaya daripadamu, biarpun jumlahnya banyak, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Jadi ayat 19 ini adalah mesej kepada orang musyrik Mekah pada waktu itu. Kamu ramai pun ia tidak membantu, ya. Pasal apa? Pasal Allah kata wa annallaha ma'al mu'minin. Allah bersama dengan orang-orang yang beriman. Spesifik kepada perang Badar, Allah bagi kemenangan. Ya, perang Uhud, adakah Allah tak bersama dengan orang beriman? Masih bersama, ya, tetapi Allah tidak beri klaim ataupun janji itu. Jadi ini khas untuk perang Badar semata-mata. Jadi ini perkara penting perlu kita faham, agar kalau kadang-kadang kita dalam hidup ini ada berjaya tak berjaya, teruskan beriman. Teruskan beriman, jangan sampai kita rasa ini tanda tak payah beriman lah macam ni kan, bisnes tak jadi, kena buang kerja. Ini perspektif yang khawatir kita dapat perspektif Firaun. Firaun perspektif ia ialah bila dia dapat harta banyak, berjaya, dia rasa bahawa dia hebat, sampai satu masa dia mengaku sebagai anak Tuhan. Ya, tak nak jadi begitu. Baik. Jadi seterusnya Allah mengingatkan pada ayat yang ke-20, ini penting. Kita nak baca sekali lagi, Ustaz, ya, tentang apakah disiplin penting untuk kita terus mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 20 bersama Ustaz Tirmizi sekali lagi. Baik, kita baca terlebih dahulu disiplin apakah itu, untuk sama-sama kita mendapat kunci kemenangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Ya Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya padahal kamu mendengar perintah-perintahnya. Jadi apakah disiplin penting ketika kita nak mendapat kemenangan, mendapat kejayaan dan mendapat pertolongan daripada Allah? Mendengar.
Ya, mendengar ini satu perkara yang penting. Di hujung itu ada dinyatakan wa antum tasmaun. Apa maksud ayat ini? Wahai orang-orang yang beriman, taatlah pada Allah dan Rasul, wala tawallau anhu. Kalau tuan-tuan belajar bahasa Arab sikit, anhu itu merujuk kepadanya, bukannya kepada keduanya, ya. Padahal di awalnya itu taatlah pada Allah dan Rasul. Ya. Jadi sebenarnya bila taat pada Allah dan Rasul, dua kan, Allah dan Rasul, tapi bila cakap wala tawallau anhu, jangan berpaling daripadanya, satu saja. Nya itu merujuk pada apa? Merujuk kepada Allah, dan kalau kita taat pada Allah, kita mesti rujuk kepada Rasul. Ya, maksudnya Rasul ini sebagai, kalau dalam perang itu sebagai ketua dalam organisasi peperangan tersebut, maka taat pada ketua itu, kalau dia mengikut kepada Allah, taat pada Rasul mutlak, tapi kalau ketua kita ikut pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia perlu kita taati. Jangan berpaling, ya. Wa antum tasmaun, kamu mendengar pada waktu itu. Malah pada ayat yang ke-21, wala takunu kalladhi, jangan kamu jadi seperti orang yang kata apa, sami'na wa hum la yasmaun. Bukan sami'na wa ata'na, dia cakap sami'na, aku dengar, tapi dia tak buat. Kalau itu yang berlaku di dalam sesuatu organisasi, dalam satu keluarga, sebenarnya itu lambang kepada sebuah kehancuran. Ya, bila seorang tidak mendengar, dia tidak akan berdisiplin. Pasal dia rasakan bahawa aku nak buat hal aku, kan? Kau suruh macam-macam pun, okey, aku dengar, tapi tak buat. Itu perkara yang perlu kita beri perhatian, membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini. Sama-sama kita saksikan. Qatala, iaitu membunuh ataupun menghapuskan, berulang 170 kali di dalam Al-Quran. Dan bila bercakap tentang qatala, ini bercakap tentang qital, iaitu jihad di medan perang. Bila Allah menyatakan perkara ini di dalam Al-Quran, kita kena faham Islam bukan agama peperangan, tetapi kalau perlu menegakkan kebenaran, memperjuangkan hak manusia lain agar tidak dizalimi, maka dibenarkan untuk menyerang kepada pihak musuh sebagai mekanisme untuk melindungi hak-hak yang telah dicemar oleh manusia yang tidak beretika ataupun yang menzalimi. Jadi ada syarat, dan ia bukan boleh diumumkan oleh mana-mana individu, ia perlu diumumkan oleh pemerintah pada sesebuah negeri negara, kerana kena mengambil darurat yang berlaku, kesan-kesan sampingannya. Yang pastinya hak manusia ataupun hak Allah perlu diangkat, barulah layak untuk mengobarkan ataupun menyatakan peperangan. Bukan sekadar nak kawal negeri sana, jom kita perang, itu bukan kaedah di dalam Islam. Jadi ini sebagai panduan kita bersama. Kita berehat sebentar, kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad telah melempar ataupun melontar, tak kala ketika engkau melontar, walakinna Allah rama, akan tapi Allah lah yang telah melempar. Mengajarkan kepada kita bagaimana situasi ini sebenarnya Allah Ta'ala lah yang memberikan kemenangan kepada kita. Sebagaimana kata Ustaz Fazrul, supaya kita tak sombong, supaya kita ingat yang beri menangan ni walau macam mana pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan itulah kita diperingatkan beberapa hari ini daripada surah Al-A'raf lagi, kemenangan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan bila kita menang kita kembali sombong, bahkan kita sentiasa pula istighfar, bertaubat, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat Al-Quran masih setia dalam My Quran Time. Mudah-mudahan Al-Quran ini masuk dalam jiwa kita dan mengubah kita semua menjadi Ahlul Quran, insya-Allah. Baik, sedikit
perkongsian tajwid. Seperti biasa kita masih lagi dalam praktikal sebutan huruf-huruf ikhfa hakiki. Hari ini kita masuk huruf yang seterusnya, iaitu huruf dad, nun ataupun tanwin berjumpa dengan huruf dad. Huruf kita dah masuk huruf ikhfa yang ke-10 dah. Baik, kita lihat contoh pertama, satu kalimah nun mati ni, nun mati bertemu dengan dad boleh berlaku dalam satu kalimah dan juga dua kalimah. Adapun tanwin tidak akan berlaku melainkan mesti dalam dua kalimah. Okey. Pertama, nun bertemu dengan dad. Mawdud. Pertama sekali pastikan kita dah kata kaedah ikhfa daripada mim, takkan salah kalau huruf mim lah. Mim, terus kita pindah makhraj kita kepada huruf dad tanpa kita menekan dad tu, min ghairi dhaghtin, dengan terus tekan. Kalau tekan tu dia dah terus masuk dalam dad pula nun, sebab nun hanya disembunyikan. Ikhfa maksud apa? Sembunyikan. Sembunyi kat mana Ustaz? Sembunyikan di sisi huruf dad. Jadi daripada min pindah kepada huruf dad. Nun hanya dikekalkan bunyinya pada gunnah di khayshum ataupun di hidung. So tapi kena lihat sifat min, kita dah belajar awal-awal dulu, sifat min nipis istifal ma. Okey, yang tebalnya dad. Jadi jangan mon, jangan mon. Sebab nak tebalkan kan. Jangan mon. Mawdud. Contoh kedua dalam dua kalimah nun bertemu dengan dad, wa mawdalla, wa mawdalla, wa mawdalla. Seterusnya ketiga, contoh daripada tanwin pula, azaban dhi'fa, azaban dhi'fa, bau azaban dhi'fa. Itu contoh nun mati ataupun tanwin bertemu pada huruf dad. Dan huruf ikhfa sebagaimana kita maklum, kita dah masuk huruf ikhfa yang ke-10, ada 15. 15 huruf ikhfa tu saya nak pecahkan kepada dua pula. Apa maksud dua itu? Ada huruf ikhfa yang nipis, macam ta, kita dah belajar sebelum ni. Dal, za, ta tu huruf yang nipis. Ada juga huruf ikhfa yang tebal, seperti mana hari ni dad, ada sad, ada qaf, ada ta. Huruf ni huruf tebal. Bila tebal maka bunyinya tak sama dengan huruf yang nipis. Okey. So hari ni huruf dad kita adalah huruf yang tebal, maka bunyinya mau, tak boleh masuk madu. Tak match. Orang Terengganu kata tak match. Tak matching nun dengan ta tu. Macam nak sebut dal je. Mada. Kalau pada bunyi gunnah tu macam dal, tu tiba-tiba sebut dad. Madu. Tak kena, dia kena maudud. Dia kena dengan dad. Gunnah itu pun bunyi lain. Okey, Safah, sila. Masya-Allah, itu cara membaca ikhfa Ustaz ya. Ikhfa nun bertemu dengan dad sebentar tadi, dan rupanya ada maqam tahap yang berbeza ya, pasal dia mengambil kaitan dengan huruf yang akan berjumpa selepas itu. Betul. Ya. Sahih, Dan sahih. ini sebenarnya dalam teknik berfikir Ustaz ya, dia bercakap tentang strategic thinking. Sebenarnya dia kena berfikir apa keputusan sekarang ni ada kaitan yang ke depan itu. Sebenarnya bila saya perasan baca Al-Quran ini, dia mengasah benda itu. Betul. Dia berfikir, dia bersedia ke depan. Dia bukannya kadar tengok kat situ je, lepas tu baru tengok yang huruf seterusnya. Dia tak jadi. Tak lepas. Mana kalau bawa kereta tu kena tengok 2-3 kereta lepas. Betul. Tu sedia. Jadi ini perkara-perkara yang dibawakan ketika kita membaca Al-Quran. Itu sebabnya Quran dibaca dalam solat, dan solat adalah latihan untuk kita berjuang sebenarnya ya, di mana ada disiplin yang besar, dan disiplin inilah yang dibawakan sebentar tadi, iaitu kita perlu mendengar betul-betul kepada imam di hadapan ya. Jangan imam kata Allahu Akbar, kita baca Fatihah tak habis lagi, kita baca jelah imam dah sampai sujud pun baru kita nak rukuk. Disiplin itu adalah disiplin yang mempunyai nilai yang ingin kita bawakan dalam kehidupan kita berorganisasi ataupun berkeluarga dalam kehidupan seharian. Jadi kita nak teruskan Ustaz dengan bacaan daripada ayat yang ke-22
hingga ayat 25, ya, menyambung kepada komentar Allah Subhanahu taala tentang apakah ciri satu organisasi yang berjaya di medan perang, yang berjaya dalam medan perjuangan keluarga, organisasi kehidupan kita seharian. Jom kita baca. Baik. Kita sambung bacaan daripada ayat yang ke-22 hingga ayat ke-25 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Inna syarrad dawabbi 'indallahi as-summul bukmul ladzina la ya'qilun. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 22 hingga 25 menyambung kepada apakah ciri bagi seorang insan yang Allah suka. Dalam ayat yang ke-22 ini Allah menyatakan insan yang Allah tidak suka, ya, dalam berorganisasi, apatah lagi bila berjuang di medan perang. Allah menyatakan inna syarrad dawab, bukan inna syarran nas. Ini maksudnya Allah benci sangat ni sampai Allah tak menggunakan perkataan nas, manusia kat situ. Allah kata sesungguhnya seburuk-buruk makhluk. Ya, bila katakan cikgu marah ustaz, ya, cikgu marah sangat ni, seteruk-teruk makhluk dalam kelas ni, kan, berbanding dengan seteruk-teruk pelajar, kira pelajar kira masih lembut lagi. Bila digelar dengan dawab, ini maksudnya Allah marah sangat. Di sisi Allah apa? As-summu al-bukmu, ya, iaitu orang yang pekak dan juga yang bisu, alladhi la yaqilun, kerana mereka tidak menggunakan akal. Apa kaitannya dengan apa yang telah kita bincang sebentar tadi? Dalam satu organisasi, di medan perang ataupun dalam kehidupan kita, kita tidak mahu jadi seorang yang pekak dan bisu. Ya, bukan pekak bisu OKU itu, tapi pekak daripada kebenaran yang disampaikan. Kan sepatutnya yasmaun, bila sami'na wa ata'na, kepada seruan daripada ketua yang taat pada Allah. Itu sebabnya kalau orang cakap tentang apakah keutamaan ustaz, ya, keutamaan dalam hidup kita ni, taat pada ketua ke ataupun taat pada diri sendiri? Jawapannya ialah dalam ayat ini memang kena taat kepada ketua yang ikut pada Allah. Nanti kita akan cerita, tengok lagi dalam ayat seterusnya mengapa Allah cakap mengapa perkara itu perlu diberi perhatian. Jadi dalam ayat ini as-summu dan juga yang kedua al-bukmu. Rupanya bila kita dah dengar satu perintah kemudian kita senyap je, kan, kita tidak mahu bercakap sami'na wa ata'na. Cakap sami'na pun tak ada wa ata'na, itu pun sebenarnya sudah selar di dalam ayat sebelum ini, ayat 21. Sami'na tak cukup, dia kena sami'na wa ata'na, dan ia perlu diujarkan, reply balik dekat WhatsApp, kan, ataupun kalau katakan bos kata kita nak buat ini, okey bos, insya-Allah saya buatkan, okay. Ataupun kalau ada masalah kita beri respon. Pasal dalam perang, contohnya kalau panglima perang kata okey awak kena ke kanan pusing, contohnya, kan, kalau kita tak buat, kita dengar tapi tak buat,
ataupun kita senyap je, kita tak sampaikan kepada orang lain bahawa kita kena bersedia, maka kesannya apa? Orang-orang ini adalah orang yang tidak menggunakan akal, ya, maksudnya dia tidak memahami kepentingan dan bahaya yang akan sampai bila dia tidak bersama dalam satu organisasi. Pada ayat 23 Allah menyatakan, kalaulah, ya, sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu dia menjadikan mereka dapat mendengar, dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, nescaya mereka berpaling sedang mereka memalingkan diri. Jadi cerita tentang mendengar dan juga taat ini adalah perkara yang besar, ya. Pasal Allah kata kalau katakan perlu, Allah boleh bagi mereka dengar, Ustaz, ya. Maksudnya Allah paksa mereka dengar. Tetapi kerana kesombongan, sebenarnya orang dalam satu organisasi bila dia tak nak taat pada ketua yang suruh buat baik, sebenarnya dalam dirinya itu ada istilahnya la tawallau wa hum mu'ridun. Dia berpaling kerana ada sifat kibr, ya. Kita dah belajar dalam surah Al-A'raf, sombong, ya. Sombong, hatinya itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun orang tu Islam, walaupun orang tu baca Quran, tapi kalau katakan dia ini berpaling daripada arahan ketua, ya. Surah Al-Anfal dia punya cara dia lain sedikit daripada surah Al-A'raf, ya, kerana ini surah madaniyah, praktikal daripada nilai Al-Quran ketika kita berjuang. Jadi ini yang disampaikan pada ayat 23, dan ayat 24 ini Allah memanggil, menyeru kita semua, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Ya, apa maksudnya? Istajibu lillahi walir rasul. Sekali lagi mesti kita respon, ya, penuhi, jawab kepada kalau Allah dan Rasul panggil buat sesuatu. Ya, bila Allahu akbar azan, kita pun respon, ya. Kemudian bukan sekadar sami'na wa ata'na, maksudnya ialah kita pergi solat. Bukan sekadar kita dengar azan, okey senyap kan, tutup TV kan. Kemudian lepas tu buka balik TV, sambung balik cerita Korea contohnya, Ustaz, kan. Yang itu bukan sami'na wa ata'na, itu sami'na, kan, menghormati. Ada juga orang yang hormat azan tapi lepas tu dia sambung balik mesyuarat, kan. Itu ada masalah sikit ketika nak berjaya, ya, dalam satu organisasi. Tetapi apabila Allah nyatakan di sini idza da'akum lima yuhyikum, kita ambil sikit bahasa Arab, da'akum itu adalah merujuk kepada huwa, ya, maksudnya seorang sahaja. Tetapi sebenarnya bila cakap tadi tentang menjawab, mesti pada Allah dan Rasul. Sepatutnya mesti da'awakum, iaitu berdua yang menyeru kamu kepada sesuatu yang menghidupkan. Jadi mengapa da'akum? Sebenarnya tuan-tuan sekalian, bila kita taat pada ketua yang ikut pada Allah, sebenarnya kita mengikut kepada seruan daripada siapa? Hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang memberi ilham kebaikan kepada ketua, dalam konteks ini adalah Rasul yang memimpin bala tentera. Bila Nabi kata jom kita pergi ke mana, kepada mati ke kepada hidup, kan. Sebenarnya kalau orang pergi ke medan perang, Ustaz, ya, memang nak mati ya ni. Tapi di sini digunakan perkataan lima yuhyikum, kepada apa yang menghidupkan kamu. Jadi sahabat-sahabat bila dengar Nabi ajak pergi kepada hayya 'alal jihad, mereka nampak itu adalah kehidupan yang abadi, yang betul-betul ada life apabila dia pergi berjuang ikut kepada seruan daripada Rasul, yang dapat seruan daripada siapa? Daripada Allah SWT. Dalam organisasi contohnya, kan, bila ada seruan kebaikan yang perlu dibuat, sebenarnya itu seruan untuk yuhyikum, untuk kita hidup di sini bahagia, dan lebih daripada itu pahalanya itu membawa rahmat kita hidup sampai ke akhirat. Jadi kita kena jawab dengan yes. Ya, kalau kita bercakap tentang apa di tentera tu, siap, Ustaz, kan, bersedia sahaja untuk ke kanan pusing ke kiri pusing ke apa-apa sahaja, bersedia, kerana itu adalah jalan untuk kemenangan dan jalan untuk, kalau di sini yuhyikum, yang menghidupkan lebih banyak lagi kebaikan, lebih banyak lagi keamanan. Bila dapat aman bagi negara ini, contohnya tentera-tentera yang ikut peraturan, sebenarnya pahala orang yang sembahyang ini masuk akaun tentera, kan. Kerana apa? Kerana mereka menghidupkan, ya, lima yuhyikum. Wa'lamu annallah hayahulu bainal mar'i wa qalbih. Ini menarik, apa isinya ini. Ketahuilah sesungguhnya Allah, dia membatasi antara seorang dengan hatinya. Apa maksud kat sini? Sebenarnya mungkin saya ada sesuatu yang saya nak buat, Ustaz, ya, tetapi ketua panggil untuk buat sesuatu kebaikan, kan.
Saya mungkin kata, alamak, saya rasa saya dah nak buat baik dah ni, nak buat baik, nak baca Quran seorang-seorang, ini yang buat baik ni, buat jahat lagi lah, tak okey kan, ini nak buat baik. Tetapi bila ketua kata, jom kita semua kita kena buat sesuatu kerana ada projek untuk membantu orang yang memerlukan, nak pilih mana satu kan, nak pilih mana satu, jawapannya ikut kepada ketua. Pasal apa? Pasal Allah kata sesungguhnya Allah berada membatasi antara seorang dengan hatinya. Pasal kadang-kadang kita plan nak baca Quran, tiba-tiba sahaja tak jadi baca Quran. Dalam tafsir Hamka dinyatakan seorang tokoh, seorang perampok, seorang perompak, Fudail Ibn Iyad, ya, dia rasa hari tu dia nak berompak kot kan, tiba-tiba dia nampak satu rumah ada dengar macam orang menyanyi, ya, orang perempuan menyanyi, jadi dia pergi nak mengintai isteri orang. Dia panjat. Pada waktu itu dia dengar satu ayat dalam surah Al-Hadid, alam ya'dinil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq. Pada waktu itu bila dia dengar ayat tersebut, dia menangis kan, dia menangis. Yang si perempuan itu dia tak tahu ada orang nak mengintai dia, dan si Fudail Ibn Iyad rancangan hatinya itu untuk merompak. Tetapi bila Allah ini istilahnya yahulu bainal mar'i wa qalbi, Allah boleh ubah sahaja apa yang kita nak, tetapi bila ketua mengajak kita ke arah kebaikan, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya Allah dah beri, bukan semua orang dapat arahan daripada ketua. Bila ketua menyatakan sesuatu itu, maka kita sebagai seorang ahli organisasi, kita perlu utamakan seruan kepada yuhyikum berbanding dengan kita pilih kalau macam tu saya nak tak apalah, saya tak nak pergi tolong-tolong orang tu, saya nak duduk rumah baca Quran. Padahal sebenarnya tak semestinya baca Quran yang yuhyikum, yang menghidupkan. Dan Allah menyatakan wa annahu ilaihi tuhsyarun, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu semua akan dikumpulkan. Bila dikumpulkan pada waktu itu baru kita tahu, oh rupanya saya ikut ketua itu pahalanya lebih banyak berbanding dengan saya mementingkan amal soleh sendiri. Itu amal soleh tu. Belum lagi kita bercakap tentang amal toleh, amal yang tidak baik, amal derhaka sendiri, mementingkan diri sendiri berbanding ikut kepada cakap ketua. Jadi ini adalah panduan berorganisasi, dan Allah mengingatkan pada ayat 25 mengapa kita kena berjuang. Kita sama-sama baca daripada ayat 25 bersama Ustaz Tirmizi. Ayat ke-25 Ustaz 25. Okay, Ya, mengapa kena berjuang ni? Okey, mengapa kita kena berjuang? Ayat ni cukup besar, kerana maknanya sepatutnya menjadi ketakutan apabila kita membaca ayat yang ke-25 ini. Insya-Allah akan dijelaskan lagi terperinci insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا شديد العقاب. صدق الله. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim sahaja di antara kamu, ketahuilah bahawa Allah sangat kuat siksaannya. Perjuangan yang disampaikan disiplin sebentar tadi tuan-tuan sekalian adalah kerana kita ingin memelihara diri kita wattaqu, daripada apa? Daripada fitnah. Apa maksud fitnah ini? Fitnah ini kalau kita tidak berdisiplin dalam satu organisasi, kesannya akan berpecah-pecah. Dan berpecah-pecah itu dia akan menyebabkan ia melebar, ya, melebar bukan saja pada orang yang zalim, tetapi dia juga akan makan, ya, kepada orang-orang yang tidak zalim. Maksudnya dia akan berpecah, kutuk mengutuk antara satu sama lain, lemah semangat, dan ini yang berlaku kepada umat Islam. Kita kena pelihara, ya, pelihara diri kita daripada siksaan. Salah satu siksaan besar pada umat Islam zaman sekarang ialah apa? Perpecahan. Ya, itulah yang diujarkan Nabi bahawa selepas kematian, kewafatan Nabi, ada satu fitnah, ya, dan fitnah itu bila Saidina Osman dibunuh, maka selepas itu berpecah-pecah, ada kumpulan ini, kumpulan itu, dan perkara ini kita perlu beri perhatian. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah sesungguhnya Allah amatlah kuat siksaannya. Di mana kita tidak mahu fitnah ini kena kepada kita.
Syaratnya macam mana? Kita kenalah berjuang, dan inilah mesej yang ada pada halaman 179, dengan kita sentiasa mendengar dan sentiasa taat dan sentiasa tepat disiplin dalam satu organisasi bersama ketua. Membawa kepada situasi halaman 179. Mari sama-sama kita saksikan. Inilah perbincangan, ya, perbincangan tentang orang musyrik yang menyatakan bahawa ya, kita boleh menang ni pasal kita ramai, ya, tetapi rupa-rupanya tidak, ya, tidak. Kemenangan itu kerana sebenarnya Allah lah yang berkuasa bersama dengan orang-orang yang beriman. Dan di bahagian bawah itu bercerita tentang bagaimana disiplin amat penting dan sentiasa kena respon kepada seruan daripada Rasul sebagai ketua. Zaman sekarang kita mentaati kepada ketua. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, resolusi kita sentiasa menyedari siapa yang berkuasa untuk menjadikan ataupun melaksanakan sesuatu ketika kita berjaya. Maksudnya yang membawa kejayaan kita adalah Allah. Kita kena dekat dengan Allah, beriman kepada Allah. Itu akan membawa kemenangan dunia akhirat. Yang pertama. Yang kedua, sentiasa mendengar dengan betul. Baik apa yang Allah dan Rasul serukan, membawa kepada dalam hidup kita ini, ketua perlu ditaati kalau ia menyeru kepada kebaikan. Dan yang ketiga, sentiasa siap siaga melaksanakan perintah Allah kerana ia akan memberikan kehidupan yang lebih bermakna. Apa maksud perintah Allah? Apabila ketua yang ikut Allah membuat seruan, kita mungkin ada sesuatu yang kita nak buat, kita utamakan kepada ketua yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita doa agar kita menjadi umat yang bersatu, yang berdisiplin menuju kemenangan. Bersama Ustaz Tirmizi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alul lima yurid. Ya Allah, ya Tuhan kami sedar, ya Allah, Engkaulah yang Maha berkuasa, ya Allah. Engkaulah yang mengatur alam ini, ya Allah. Engkaulah yang memberi kemenangan, ya Allah, kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemenangan kepada perjuangan kami ini, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami bekalan sabar, ya Allah. Kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk kami sabar, untuk kami patuh kepada setiap arahan, ya Allah. Arahan yang sentiasa berteraskan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami, ya Allah. Berkatilah perjuangan kami ini, ya Allah. Jayakanlah kami ini, ya Allah, dan ampunkanlah segala salah silap kami ini, ya Allah. Amin ya rabbal alamin walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah doa kita yang kita mohon Allah kabulkan dalam hidup kita. Kita ingin membina masyarakat yang bersatu, berteraskan kepada Al-Quran, ketua-ketua yang kembali kepada Al-Quran. Inilah mesej dalam perjuangan dalam tabung gerakan Al-Quran, satu platform di mana tuan-tuan boleh menyumbang bersama dalam tabung gerakan ini, dan tuan-tuan boleh memberikan idea dalam tabung gerakan ini dari masa ke semasa, kerana kita perlukan kepada tuan-tuan untuk terus bersama menyokong dan menyebarkan Al-Quran ini. Kita bertemu kembali dalam ulangan pada jam 5 petang, 11 malam dan juga 10 malam, ya, dan juga 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan makin dekat dengan Quran, makin kita taat pada ketua yang membawa kepada Al-Quran. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.